uh, spring. Okey lagi. Spring yang benarnya maksudnya you letak objek, spring macam endoi budak tu kan. Kita tarik ke bawah dia up and down. So kiri kanan ke. Okey. Lagi selain pada spring apa lagi? Cuba bagi tahu madam. Lekas. Bagi tahu. Muhammad. Nurul Jannah. Bagi tahu. Apa lagi contoh simple harmonic motion? Boleh gambarkan tak? Madam, kalau puli? Puli. Apa dia? Puli. Puli. Takal Apa benda? Maksud awak apa? Takal. Puli ke? Bandul. Tak faham. Bandul. Okey, bandul boleh. Bandul bahasa Inggerisnya pendulum. Pendulum. Bandul. Ataupun lagi benda yang boleh benda yang bergerak berayun. Dia bukan bergerak tahu tak? Bila sebut simple harmonic motion dia objek yang berayun. Yang berayun dalam bahasa Inggeris oscillate. Oscillate without loss energy. Maksudnya berayun tanpa kehilangan tenaga. Maksudnya dia keep on. Contoh kalau bandul atau saya sebut pendulum, bila you release dia punya pendulum bob, dia punya bola tu, bola besi tu bila awak release, dia akan berayun tanpa stop. Maka itu kita boleh kategorikan simple harmonic motion. Contoh awak main buaian. Buaian, okay, awak pergi dekat playground, awak buai kan. Awak release orang tu main buai. Kenal tahu buaian, tahu kan? So buaian, so dia akan gerak. Dia bergerak macam mana? Dia bergerak, dia ke depan, ke belakang. Berayun, dia berayun buaian. So itu boleh juga dikatakan simple harmonic motion. Tapi last sekali benda tu berhenti sebab dia berlaku loss energy. Jadi kalau kita nak tak bagi dia berlaku loss energy, sepatutnya kita kena lakukan eksperimen tu kat mana. Katalah pendulum, bandul lah kita release, kita nak suruh dia bergerak up and down tu. Macam mana nak supaya dia tidak berhenti oscillate. Macam spray ni kan, beban ni kita tarik dia ke bawah, kita biarkan dia oscillate, dia akan gerak up and down. Ataupun kalau yang horizontal spray ni, kalau kita tarik ke kanan, lepas tu kita release, dia akan beroscillate ataupun ayun to the left, to the right, to the left, to the right. So kalau hakikat realiti hidup ni, lama-lama dia akan berhenti dah kan? Kenapa dia berhenti? Kelas, bagi tahu cikgu. Kenapa dia berhenti? Hello? Hello? Cakap aja, pasal apa dia berhenti? Kehilangan tenaga. Betul. Kehilangan tenaga. Actually, tenaga apa yang terlibat semasa you tarik spring tadi, lepas tu you lepaskan? Tenaga apa yang terlibat sebenarnya? Kinetik. Kinetik, betul. Sebelum tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu ketika dia tengah berayun. Sebelum dia berayun tu, bila you tarik dia tu, you berlakukan dia regangan kepada spring. Ataupun you compress, you tekan dia. Itu maksudnya you compress dia. Memampatkan dia tu, tenaga apa yang ada? Tenaga keupayaan. Tenaga apa ada? You tarik kan? Katalah ni, objek ni you tarik ke kanan. Dia akan mereganglah spring tu kan? So at that time, sebelum you release, sebelum you lepaskan, at that time, bila you tarik dia ke kanan, dia meregang tu, dia ada energi apa? Energi apa? Tak tahu. Energi apa? Cepatlah. Takkan tak tahu. Energi ada dua jenis yang awak belajar. Satu kinetik. Kinetik tu waktu dia oscillate. Bila dia oscillate ni, dia ada kinetik lah. Waktu dia tarik ke kanan tu, dia ada energi apa tu waktu dia diam tu? Keupayaan. Bagus. Ada yang tulis keupayaan. Tenaga keupayaan spring.
Ataupun dalam bahasa Inggeris, elastic potential energy. Elastic potential energy. Potential energy ada dua. Gravity potential energy, tenaga keupayaan graviti, dan satu lagi elastic potential energy ataupun tenaga keupayaan elastik. Ini deal kepada objek yang oscillate lah. Iaitu contohnya pendulum, bandul. Pendulum ni bandul. Sini kita panggil pendulum ni bandul. Pendulum or spring ni kita kata dia ada elastic potential energy. Bila you tarik dia ke kanan, dia ada elastic potential energy. Bila you release, dia akan oscillate up, kiri, kanan, kiri, kanan. Masa dia oscillate tu, dia ada tenaga kinetik. Samalah dekat yang offspring ni pun sama. Tapi kalau dia berhenti, last kali dia berhenti, kawan kamu cakap tadi dia berlaku loss energy. Betul. Kenapa berlaku loss energy? Ada beberapa faktor. Apakah agak-agak faktor yang menyebabkan berlaku loss energy? Apa faktor dia? Cuba bagi tahu saya. Cakaplah. Hello? Hello? Dengar tak? Dengar, Madam. Iyalah. Awak, kalau kita nak belajar, nak cepat faham tahu tak, kita kena respon. Cikgu cakap tadi apa? Kita jangan jadikan halangan, kita tak jumpa bertetang mata, itu satu halangan untuk belajar. Bukan. Jangan macam tu. Kita orang Islam tak boleh mengalah dengan keadaan. Kan? Allah bagi ujian, kita adapt, kita terima. Lah ni madam nak awak respon. InsyaAllah bila you respon, you dapat keberkatan daripada seorang guru. Bila dapat keberkatan daripada guru, you akan dapat pahala yang berganda-ganda. Secara tak langsung kan. Bila dapat pahala kan, kita dapat apa? Okey, ada yang masalah lain ni. Let everyone see your message. Okay. You apa? Dapat pahala lah, dapat keberkatan daripada guru. Cuba respons lah. Dia bila kehilangan energi tu disebabkan oleh apa? Kenapa saya tak boleh tengok mesej awak? Asli kenapa saya tak boleh tengok mesej dia apa? Mesej dia orang tak boleh tengok. Mesej yang dia petai. Yang dia petai ni kat sini. Okey, Ustaz Lutfi tak boleh macam-macam dia ni. Okey. Saya ada ujian COVID kedua. Okey. Tak apa. Pokoknya tak sempat dengar sebab dalam kereta. Macam lah. Rintangan udara. Okey, bagus. Ada jawab rintangan udara. Ya, kalau yang pendulum punya. Betul. Sama ada pendulum ke vertical spring pun dia ada kehilangan tenaga disebabkan oleh daya geseran. Tapi kalau kita tengok, dari segi definition untuk simple harmonic motion, dia kata without loss energy. Jadi kalau kita tak mau dia kehilangan tenaga, makna kata objek ni kita kena do eksperimen ni buat dalam vacuum, dalam bilik tertutup. Bilik yang tidak ada kehilangan tenaga. Makna spray ni pun smoothless. Dia tak ada geseran. Antara blok ni dengan permukaan ni pun tak bergesel. Bila dia tak bergesel, dia tak laku hilang tenaga lah. Disebabkan daya geseran dengan surface ataupun daya geseran dengan udara. Macam tu lah. Semua tu. Jadi, untuk tajuk simple harmonic motion ni kita assume tidak berlaku kehilangan tenaga. So kita just ambil case yang tidak berlaku kehilangan tenaga. Makna kata kita anggap bahawa tidak ada hilang tenaga dari segi air resistance, ignore it, or the energy loss due to other friction here, also kita ignore it. So kita abaikan. Apa kita kena faham adalah simple harmonic motion ni adalah gerakan periodic motion. Tengok keyword dia, periodic motion. Apa maksud periodic motion? Maksudnya gerak berkala. Gerakan berkala tu apa maksud cik?
Gerakan berkala ni maksudnya sesuatu gerakan tu dia ada tempoh dia tertentu. Makna tempoh dia tetap. Untuk satu ayunan lengkap kalau 2 second, maksudnya untuk selepas 1 jam pun, untuk satu ayunan lengkap pun tetap 2 second. Dia tak berubah. That one we call periodic motion. Periodic motion maksudnya gerakan tu dia ada dia punya dia own period, dia own tempoh, dia punya tempoh dia sendiri. Tempoh tu adalah masa untuk pendulum ataupun spring tu buat satu complete ayunan ataupun one complete oscillation. Atau satu ayunan lengkap, masa dia ambil untuk buat satu ayunan lengkap, itu dipanggil period. Jadi kalau dia boleh mengekalkan period dia, tak kisahlah berapa jam kemudian pun di tengah dia oscillate, tempoh dia adalah 2 second, maka kita kata dia tu periodic motion. Tapi sekiranya selepas 1 second ke 2 second, selepas 1 jam dia dah berubah dia punya period, makin lambat ke apa, maksudnya dia tak constant lah, tak konsisten macam ni, kita tak boleh kata dia SHM. Boleh faham sekat tu? Okay, tolong respon kalau faham, tolong faham. Boleh, Madam. Okey, lepas tu satu lagi, kita nak hubung kaitkan dengan acceleration. Jadi mana-mana objek yang buat gerakan simple harmonic motion, dia ada period, tempoh, period tu tempoh, dan juga dia ada pecutan. Dia panggil acceleration of a body is directly proportional to its displacement from the equilibrium position and directed towards the equilibrium position. Okey, panjang ayat dia. Kita go one by one. Dia maksudnya, any objek yang buat gerakan SHM ni, dia mesti ada pecutan. Pecutan dia A ni lah acceleration. Dan nilai pecutan ni, acceleration yang ada dekat objek tu ni, berkadar terus. Directly proportional ni berkadar terus. Maknanya, directly proportional dengan X. X ni apa? Displacement dia. Maknanya kalau X dia besar, acceleration pun besar. Kalau X dia kosong, acceleration pun kosong. Boleh faham maksud cikgu? Boleh faham tak? Hello? Boleh, Madam. Jadi bila apa itu X? Apa itu X? X tu adalah displacement. Kita ukur daripada mana? From equilibrium position. Apa tu equilibrium position ni? Apa maksud equilibrium position? Equilibrium position adalah point di mana kalau objek ni tak berayun. Contohlah pendulum ni. Kalau dia tak berayun, dia duduk kat mana? Duduk kat sini ke? Ataupun duduk kat tengah-tengah ni? Tak. Tengah-tengah. Tengah-tengah. So ni lah point kita panggil point equilibrium. Sama juga spring. Katalah you tak berada. You ambil satu spring, you letak empat. You biar dia kat situ, dia diam je. But at that time, itu bermaksud dia berada dalam keadaan. Sama juga. Tadi kita letak je objek ni dekat spring, kita tak tarik, kita tak buat apa. Kita letak je, tersangkut je objek tu dengan spring, kita biar je dia diam kat situ. At that time, kata dalam equilibrium. At that point, pada masa tu, point itulah kita panggil point equilibrium. Tapi bila you tarik dia ke macam pendulum ni kan, you tarik dia ke kanan, you tarik dia ke kanan, lepas tu you lepaskan. You lepaskan or release, dia akan oscillate. Kiri, kanan. Dia oscillate. Bila dia oscillate macam ni, kita buat gerakan simple harmonic motion. So, X tu yang mana cikgu? Okey, masa you tarik dia ke kanan ni, so jarak daripada equilibrium ke kanan, itulah X. Ke kanan ni adalah X. So, kita ambil jarak yang kita ukur daripada equilibrium ke kanan, kita ambil positif X. Atau you boleh juga tarik pendulum ni ke kiri, sebelah sini. Kalau you tarik pendulum ni ke kiri, so nilai X tu adalah negatif X. Negatif ni merujukkan ke kiri. Kita tarik dia ke kiri. Faham tak setakat tu? Faham tak faham? Faham, Madam. Faham tak faham? Okey, tak faham. Faham, Okey, Madam. katalah ni kan faham. Maksudnya kalau kita biar dia duduk rehat, dia duduk kat point O, betul tak? Duduk diam. So kalau itu masa dalam keadaan equilibrium. So bila kita tarik dia ke kanan, maksudnya objek ni sudah ada displacement dah.
Kalau you tarik ke kanan sejauh 2 cm, maksudnya nilai X dia positif 2. Tapi kalau you tarik ke kiri sejauh negatif 2 cm, maksudnya kita tulis negatif 2. Negatif tu merujuk kepada arah dia ke kiri. Okay, next. Right, and displacement. X ni dengan acceleration. Okay, bila you tarik dia ke kanan, dia ada jarak, kata you tarik sejauh 5 cm. Lepas tu, at that time, bila you release, dia akan oscillate. So, sepanjang dia bergerak ni, nilai X dia berubah-ubah tau. Dan nilai acceleration pun berubah. Sebab nilai acceleration bergantung pada nilai X. Kalau X dia 5 cm, A dia berapa? Kalau X ni 4 cm, A dia berapa? So, maknanya kalau X besar, nilai acceleration pun besar. Okay, itu maksud dia directly proportional to displacement. Setakat tu faham? Okay. But ni, directed towards the equilibrium position. Directed towards ni arah atau direction of acceleration. Acceleration ni vector, so dia ada direction. So apakah arah dia? Directed, dia always directed towards the equilibrium. Maksudnya, at any point, katalah dia berada di sini. Ada kat point sebelah kanan ni. So acceleration dia menghala ke kiri. Sekali dia sebelah kanan, direction A dia ke kiri. Katakanlah yang negatif lah. Sebab kita ambil kanan positif, kiri negatif kan. So arah A dia adalah negatif. Negatif sebab dia towards tu maksudnya menghala ke equilibrium. Boleh faham setakat tu? Okay, katalah pendulum ni duduk sebelah kanan. Duduk sebelah kiri. Dia duduk sebelah kiri, X dia negatif, A dia bernilai positif. Sebab dia towards to the equilibrium ke kanan. So dia A dia ke kanan. So acceleration dia positif. Jadi acceleration dengan X ni dia berlawanan arah. Kalau nilai X kamu positif, nilai A kamu negatif. Kalau nilai X kamu negatif, nilai A kamu positif. Kamu faham tak? Kamu faham tak? Faham, Madam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, bagus. Samalah juga dengan spring. Kalau kita kata spring kan, kalau spring kita oscillate dia ke atas bawah kan. Kalau kita tarik dia ke bawah, kita ambil nilai X yang negatif. Kata you tarik sejauh 3 cm. So nanti 3 cm lah. Bila you lepaskan, dia adalah acceleration dia. Acceleration dia ni sama dengan positif lah. Sebab dia, ni kan dia punya equilibrium point. So kalau saya ambil, sekejap saya try. Payahlah cakap cerita tak ada whiteboard ni kan. So saya nak guna whiteboard saya. Okey. Katalah pendulum tadi kan. Cikgu cakap pendulum tadi. Okey. At this point, berada dekat mana ni? Ini kita panggil equilibrium. Ini kita panggil equilibrium. Okay, kalau kita letak dia kat sini, maknanya jarak dia ni adalah apa? Katalah kat sini. Jarak dia daripada sini adalah positif 5 cm. Macam tu. X. Ini adalah nilai X. Dan inilah juga kita panggil X maksima. X maksima ni istilah dia adalah amplitude. Amplitude. Madam? Ya. Madam ada tunjuk dekat mana-mana ke? Ya. Awak tak nampak Saya tak nampak. Tak nampak, Madam. Tadi masa kat sini nampak yang ni? Yang Madam tulis tak nampak langsung. Allah Akbar. Okey, Madam faham dah macam mana Madam buat. Saat Madam tukar share screen. Kejap. Madam tukar dia punya mode. Stop presenting. Okey, kita try your entire screen. Okay, sekat tu boleh. Kejap Madam try. Okey. Nampak tak? Tak. Nampak tak? Hello? Nampak Madam? Nampak tak yang Madam tulis ni? Ya, nampak Madam. Bagus. Okey, dia ni amplitude tadi kan Madam cakap. Okey, kalau you tarik dia ke kanan, dia dapat positif X lah.
So kalau ni paling tinggi lah awak tarik kan. So maka pada masa ni kita panggil displacement dia maksimum ataupun amplitude dia adalah istilah maximum displacement ni sama dengan amplitude. Kita kata A dia adalah 5, posisi 5 lah. 5 cm macam tu. So katalah you nak tarik dia ke sebelah kiri kan. You nak tarik dia sebelah kiri. Pun boleh. So kalau tarik dia sebelah kiri, maksud jarak ni adalah negatif 5. Negatif 5. Macam tu. Boleh faham ya? So dia akan oscillate. Dia akan bila kita release dia akan oscillate. Satu, lepas tu dia patah balik macam tu lah lebih kurang. So period tu masa dia untuk buat complete oscillation. Apa maksud one complete oscillation? Maksudnya katalah dia starting ni. Starting point ni. So dia bergerak, okey. Ni starting dia lah pada masa T sama kosong katakan. So dia ni sampai dekat equilibrium point dia dah 1/4 period dah. Dia pergi sampai sini dia dah setengah period. Dia patah balik sampai sini dia 3/4 T. 3/4 period. So sampai patah balik ni barulah masa dia cukup 1 period. Kamu faham maksud 1 period tu apa? Faham, Madam. Faham. So, period ni, okey. Jadi, cikgu cakap tadi, period omega. Omega ni adalah frekuensi tau. Omega ni adalah angular frequency. Sebab dalam formula tadi, dia ada tulis A omega. Macam ni. Dia sebut omega. So, omega ni adalah 2 pi bahagi period. Okey. Apa kaitan period dengan frekuensi? Period dengan frekuensi adalah satu period, 1 per T ataupun 1 per period sama dengan satu frekuensi. Jadi 2 pi F. Saya tak tahu. Anda belajar dah ke belum lagi? Yang frekuensi sama dengan 1 over T. Tahu tak yang ni? Tahu tak tahu yang ni? Tahu tak tahu ni? Tahu tak? Yang frekuensi ni satu. Tahu. Okey. So, formula ni tahu. Tahu tak? Omega sama dengan 2 pi over 2 pi F. So, daripada sini kita nampak bahawa A sama dengan negatif omega square X. Tulis kan? Daripada formula kan? Ini bermaksud omega yang ni lah. Kita cari omega yang ni. Kita masuk dalam X tu. Jadi, apa awak kena faham di sini konsepnya adalah acceleration ni dia berkadar terus dengan X. Manakala X dia besar, mana A pun besar. Kalau X dia kecil, A dia pun kecil. Macam tu. How about arah dia, direction dia? Direction A, direction dengan direction X, dia berlawanan. Sebab tu dia berhutang dan negatif. Manakala X positif, A mesti negatif. Kenapa posisi negatif ni cikgu? Kita patah balik cerita tadi. Contoh dekat equilibrium. Ni kat equilibrium X dia kosong. Katalah awak letak kat sini. So nilai X kat sini adalah positif 5 cm tadi. So pada masa ni nilai A kamu negatif omega square darab 5 lah. Okey. So dia kenapa negatif? Menunjukkan arah dia berlawan dengan siapa? Dengan arah X. X yang positif. A kan dia menghala ke equilibrium. So, menghala ke equilibrium maksudnya arah dia negatif lah. Okey, contoh yang kedua. Katalah awak letak objek tu duduk kat sini. Katalah duduk kat jarak ni. Duduk kat sini. So, ni pada masa ni nilai X dia berapa? Katalah 2 cm. Katalah 2 cm. X dia 2 cm. So, bermaksud pada masa ni nilai A dia adalah negatif omega square darab dengan 2. Faham tak? So, maksudnya nilai X ni pada nilai kamu. Kalau X kamu besar, nilai X acceleration besar. Kakak faham cikgu? Hello? Faham tak faham? Faham tak? Okey. Siapa pun tak tulis. Cuba tulis kat sini. Kalau faham, cakap faham. Hello? Faham tak? Faham, Madam. Okey. How about dia punya apa ni?
Kat sini X kosong kan? So nilai A dia semua apa? A dia Kat A dia kosong. A dia kosong. Maknanya ada A. A selera kosong berlaku di mana? Dekat titik apa tu? Equilibrium. Betul. Ini penting untuk jawab soalan periksa nanti. Dekat equilibrium points. Dekat equilibrium point, nilai acceleration adalah 0. Setakat tu faham? Katalah awak letak sebelah sini, belah kiri. So, nilai X kamu katalah negatif 5. So, nilai A kamu, apa jadi pada nilai A? A kamu adalah positif. Sebab negatif omega kuasa 2, darat dengan negatif 5, kamu akan dapat positif. Omega kuasa 2 darat 5. Faham maksud cikgu? So, positif sebab arah dia ke kanan, you ambil positif lah. So ni kan equilibrium point tadi. Ada menghala ke pusat, ke equilibrium. So, that's why dia ke kanan. So, arah A dengan arah X sentiasa berlawanan. Walaupun magnitude dia directly proportional dari segi magnitude, tapi dari segi arah dia opposite. Understand so far? Faham tak? Faham, madam. Okey, faham setakat tu. Bagus. Kita pergi kepada patah balik awak punya nota tadi. Nampak? Nampak tak ni? Nampak, madam. Nampak, madam. Okey, samalah juga untuk spring. Mesti ada dua, sama ada dia vertikal secara mencacang ataupun horizontal. Kalau dia mencacang pun kita guna simbol X. Nak guna simbol Y pun boleh sebenarnya. Asalkan memfaham X tu displacement ataupun Y pun displacement. Okey. Setakat tu faham. Okey, yang kedua daya by spring. Daya. Kan kenapa objek ni kita tarik dia patah balik kepada poin asal dia iaitu equilibrium ni. Sebab dia ada daya yang kita panggil ni, daya apa ni? F spring ni. Daya, kita panggil daya apa? Restoring force. Restoring force tu lah spring pendulum pada puasa dia. Okey. So faham satu ni cerita dia. Ini kalau kita tengok spring tadilah. Kalau you letak di ni pada masa ni positif, kita ambil A dia, lah equilibrium kat sini. Kalau kat sini, X dia kosong lah. Maka acceleration pun kosong. Bila dia duduk ke kawasan mapatan ni, dia dah ke sebelah kiri ni, so X dia adalah negatif. Negatif, maka A dia positif. Macam itulah keadaan dia. So kalau, cuba tengok betul-betul, kalau graf ni, apakah hubungan antara acceleration dengan X? Tengok betul-betul. Tengok betul-betul ni, tengok ni. 1, 2, 3, 4, mana 4 cm lah. Acceleration X dia adalah 4 cm. So, ini merupakan nilai paling maksima dia boleh ada. Maka, pada masa nilai 4 cm, itulah nilai kita panggil istilah amplitude. Mana pada kedudukan 3 cm daripada itu bukan amplitude. Itu sebarang nilai X lah. Faham? So, kalau daripada graf ni, awak kena pandai baca. Pada kedudukan X sama dengan A, amplitude, maka pada masa tu accelerationnya adalah maksima. Tengok acceleration adalah maksima. Negatif omega square A besar. Besar ni amplitude. A kecil ni acceleration. Tolong bezakan simbol. A kecil merupakan acceleration. A besar ni adalah simbol untuk amplitude. Amplitude sama makna dengan maksima displacement. Sesara maksima dari equilibrium. Maknanya nilai A, kalau perhatikan nilai A ni berubah-ubah dengan nilai X. Jadi acceleration kosong pada ketika nilai X dia kosong. Dan nilai acceleration maksima pada ketika nilai X dia maksima. Setakat tu faham. Saya ulang banyak kali tu. Faham? Apa kaitan force dengan acceleration? Jadi kalau acceleration maksimal lah kat acceleration kosong, force kosong sebab F sama dengan MA, semua orang faham yang tu. Okey, setakat tu boleh. Istilah kita guna term kalau kita sebut amplitude simbol dia A besar, capital A, SI unit dia meter. Kita nak guna cm tu dia bukan SI unit lah. So kalau SI unit meter lah. So apa maksud amplitude? Maximum magnitude of displacement from the equilibrium position.
maximum magnitude of displacement. Sebab itu kalau soalan tanya awak, what is amplitude? Awak kena jawab amplitude tu nilai negatif 5 ke 5, kamu kena ambil nilai yang positif. Positif 5 cm. Kenapa kita ambil positif 5? Sebab dia cakap amplitude ni maximum magnitude. Bila sebut perkataan magnitude, nilai sentiasa positif. Boleh faham? Boleh faham? Faham, madam. Okay, how about displacement? Displacement adalah distance yang kita ukur daripada equilibrium. Macam mana tahu equilibrium? Tadi cikgu cakap macam mana equilibrium? Tahu objek dalam keadaan equilibrium? Di mana point equilibrium? Lowest point kosong. Ataupun ni, point di mana objek itu dalam keadaan rehat. Rehat. Dia kalau kita tak oscillate dia, kita tak ayun dia duduk kat situ. Itulah point equilibrium dia. Faham? Kalau sebab spring kan. Macam spring kan, kalau kita gantung hidup diam macam ni maknanya equilibrium point dia kat sini lah. So, kat sini equilibrium. So, bila awak tarik dia ke bawah, dia akan oscillate lah. Baru dah ada point maximum. Dia ada 2 point di sini. Equilibrium point dengan point maximum ataupun amplitude. Pada point amplitude, acceleration adalah maxima. X also maxima. Macam tu. Tapi dekat equilibrium, acceleration dia 0 sebab X dia 0. Okay, how about frequency is the number of cycle in 1 second. Apa maksud frekuensi? Berapa bilangan cycle dalam 1 second. Dalam 1 second, berapa berkali dia berayun. Itulah frekuensi. Okay, dan untuk omega T, dia adalah unit radian. Kita panggil phase. Okay, now kamu dah faham. Okay, kita tengok soalan ni. Acceleration A of particle mass 0.2 kg simple harmonic varies with the displacement from the point. Okay. So daripada graf ni kita nampak apa maklumat yang boleh kita dapat daripada graf ni. Apa maklumat yang kita boleh dapat secara terus. Secara daripada graf ni. Apa maklumat kita boleh dapat? Apa dia? Amplitude dia. Betul, amplitude lagi. Alamak, telefon tak ada. Tak Tak ni. Hello? Hello, dengar tak suara madam? Dengar, madam. Tadi biar orang call dia lost. Dia lost. Okay, sorry ada calling. Okay, sekarang patah balik pada cerita cikgu tadi. Apa maklumat kita boleh dapat secara tersurat. Tersurat ni benda yang nampak di mata kita. Apa yang kita nampak di sini? Ada 2 benda yang nampak kat sini. Apa dia? Amplitude. Dengan acceleration. Acceleration dia. Displacement. Displacement nampak, amplitude nampak. Lagi? Ni apa dia ni? 8 dengan 4 ni apa ni? Acceleration. Acceleration, betul. Acceleration. Okey, daripada graf ni apa awak boleh bagi tahu? Acceleration, 8 acceleration dia maxima dia. Sebab apa kita panggil maximum acceleration? Sebab nilai ni berhenti dekat ni je. Pada ketika X-nya adalah amplitude, nilai acceleration adalah maxima. So, amplitude kita adalah 0.4 meter ke negatif 0.4 meter? 0.4 meter.
Kenapa kita pilih positive value? Sebab ni dia cakap dah amplitude kita ambil maximum magnitude. Disebut perkataan magnitude, answer kita mesti nilai positif. Positif 4 meter. At 0. Yang tu orang nampak direct lah. Yang kedua boleh nampak ada nilai maximum acceleration. Berlaku di mana? Pada ketika nilai A dia, acceleration dia 8. 8 ni adalah maximum acceleration. Maknanya kalau nilai X dia 0.4, A dia 8. Acceleration dia 8. Kalau X dia 0.2, acceleration negatif 0.2, acceleration dia 4. Sama lah yang ni. Kalau X dia 0.4, acceleration dia negatif 8. Okay. Angular frequency. Apa itu frequency? Apa dia angular frequency tadi? Inilah angular frequency omega tadi. Mana tak ada, hilang pula ni. Ni kita pergi memang kata W itu bukan W tu omega. Itu adalah angular frequency. Maknanya kita boleh dapat angular frequency daripada formula 2 pi f ataupun 2 pi over period. Tapi masalahnya macam mana kita nak tahu period dia berapa? Frekuensi dia berapa? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Tak ada dalam formula ni, tak bagi tahu pun. So, kita tengok formula asal tadi. Kita tengok formula kita tadi. Apa formula kita? A sama dengan apa tadi? Negatif omega square X. Kalau kita ada nilai A, kita ada nilai X, kita boleh cari tak omega? Kelas. Hello? Boleh. Boleh, Mida. Sebab itu penting kamu faham baca graf. Daripada graf ni kita nampak kalau kita ambil acceleration dia 8, nilai X dia berapa? Negatif 0.4. Okey, tengok unit dia matching tak? Okey, acceleration unit dia meter, X pun unit meter. Sama ada satu geng, so tak payah convert unit lah. Kalau unit dia tak sama, kena convert. Okey, so apa dia omega dia? So macam ni lah, masuk replace dia value. So kena replace tak nilai negatif X, negatif ni. So negatif, positif, so dapat omega. Hilang omega wajib dapat positif. Kalau kira omega kamu, angular velocity kamu ni ataupun angular frequency ni dapat jawapan negatif, maksudnya kamu silap tu. Cuba awak tulis. Nota ni awak boleh print out. Nanti saya nak pastikan awak semua print out. Tak ada printer ke apa, cikgu tak tahulah. Kat mini post ada. Ada kat sini ada tempat dekat belah-belah belakang library tu. Dia ada satu tempat yang boleh print kat situ. Ataupun siapa ada tablet, ambil lah, tulislah macam mana pun. Okay, ataupun salin. Okay pun boleh. Boleh kat kertas buku kamu. Okay, omega sama dengan 4.7. So kalau kamu belajar, tak ada buku, memang payah nak faham. Sebab apa? Dia tertulis di sini, sikit. Jadi bila saya bagi info, kamu kena tulis maklumat tu. Kadang-kadang awak tak tulis tu, menyebabkan kamu tak tahu, tak faham. Positif 4.47 radian. Apa unit dia? Radian saat negatif 1. Ini unit untuk angular frequency. Okay, now soalan berikutnya dia suruh cari awak period. So kita tahu bahawa omega sama dengan 2 pi bahagi T, maka kita masuk je nilai. So unit untuk period adalah second. How about V maxima? Ini formula Ini saya tak ajar lagi. Formula tadi ni dah keluar. Sepatutnya dia cari maximum acceleration. Tiba-tiba maximum speed. Okay, tak. Formula ni dia akan sepatutnya diberilah V maxima sama dengan A omega. So nilainya adalah kita dah tahu A dia berapa, omega dia berapa, kita darab je. So radian tak payah tulis. So kalau dia ada meter saat kan, 8 ni unit dia meter saat 2 kan. Ini radian saat kan. So kamu hilangkan tanda tu lah. Radian tak perlu tuliskan kat sini. Meter saat negatif 1. Sebab unit untuk velocity kan, meter saat negatif 1. Okay, kelas. Acceleration maxima, kalau soalan minta acceleration maxima, terus dia ambil kat sini. 8 meter saat negatif 2. Setakat tu boleh faham? Boleh faham tak? Faham itu. Okey, bagus. Senang je. Okey. Seterusnya, Media nak ajar kamu pasal equation. Dalam simple harmonic motion ni, selain daripada formula tadi, dia boleh diterjemahkan dalam bentuk equation. Equation dia ni tetap dah. X equals to A sin omega T plus minus phi. A sin omega T plus minus phi. Okay. Omega T, faham dia tadi, omega ni phase lah. Phase ni
V ni kadang-kadang nilai dia kosong. Kadang-kadang ada nilai. Bergantung kepada starting point kita. Kita start dekat mana. Kalau kita start dia dekat equilibrium, kita mula oscillate objek tu dekat equilibrium, maka V dia jadi kosong. Jadi formula ni X equals to A sin omega T lah. Tapi kalau kita start dia dekat amplitude, maka V ni jadi pi. Nilai dia pi. Okey, apa maksud cikgu? Tak faham dah cikgu. Ada orang tak faham. So kita patah balik pada nota tadi. Okey. Okey. Apa maksud saya macam ni? Kata tadi kan ada tadi kan kita ada dua tempat. Satu ni kita panggil equilibrium, betul tak? Ini equilibrium. Sini kita panggil point dia kat mana ni? X sama dengan positif A. Ini panggil dia dekat amplitude. Ataupun titik pusing. Turning point pun boleh kita kata turning point. Tempat kita nak pusing. Okey. Jadi, kalau kita nak mula oscillate pada masa T kosong, kita mula kat sini. Mana dia mula kat sini? Maksud medium macam mana cikgu? Medium. Macam katalah dia mula kat sini, dia naik, pergi atas. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia pergi lagi sebelah kiri ni. Lepas tu dia turun balik. Ini maksudnya dia starting dekat T sama dengan kosong dekat equilibrium. Pada masa T kosong maksudnya X dia kosong lah. Kalau ini keadaan dia, bermaksud equation yang kita ada adalah X equals to A sin omega T. Macam tu. Boleh faham sekat tu? Boleh faham tak? Ini maksudnya kita mulakan. Apa aku nak cakap kat kau Faham tak faham ni Hello? Hello? Boleh dengar tak suara saya ni? Boleh tak ni? Hello? Hello? Respons tak? Dengar tak suara medium? Dengar Hello? madam. Dengar. So faham tak? Kalau dia bermula, katalah you letak daripada sini equilibrium. Memang tak logik lah medium, macam mana benda ni boleh oscillate starting kat sini, dia nak oscillate macam mana? Jangan tak logik kan? Tapi bagi logik sikit. Katalah kita guna motor kat sini. Kita guna motor kat sini, kita hayun dia. So dia bergeraklah ke sana. Dia bergerak daripada starting kat sini pergi naik kanan. Kita hayun dia, dia naik kanan. Lepas tu dia turun, naik ke kiri, lepas tu dia turun. Sampai patah balik. Itu one complete oscillation. So kalau dia starting kat sini, maksudnya inilah equation dia. Tetapi sekiranya dia starting kat sini. Dia starting dekat mana? Dekat sini. Ni katalah dia starting kat sini. Maknanya pada dia, you tarik siap-siap dah. You tarik benda ni pada point X sama positif A ni, maka baru you release. Kalau you release kat sini, maka pada masa T kosong, you punya X adalah A kan, amplitude. So formula dia akan jadi X equals to A sin Allah tak celih lah. Formula dia akan jadi X A sin, saya tertinggal tablet ni, omega T tambah pi. Tutup bracket. Macam tu. Lagu tu. Ataupun X equals to A cos omega T pun boleh. Ada sama makna lah. Kalau kata sin omega T tambah pi ni, dia sama makna dengan A cos omega T. Ini dia punya equation dia. Tapi kalau kita starting dia dekat mana? Kalau kita starting dia dekat pada masa T kosong, kita mula gerakkan dia pada nilai X sama kosong. Maka inilah equation dia. Boleh faham tak apa beza dua equation dia? Satu equation dia ada tak ada pi, ada satu lagi ada pi. Faham Faham sikit tu? Faham madam. Okey, take notes Awak nak screenshot pun boleh. Okey, selalunya dalam awak punya syllabus kita more kepada yang ni lah. Kepada yang starting pada masa T kosong, X kosong. Terlebih kepada yang ni. Yang ni kurang lah. Okey, boleh faham sekat tu. So, kita terus balik. Saya tunjuk dah yang ni secara tak langsung tadi. Kita patah balik nota kita. Okey, so that's why equation ni macam ni. Sebab dia start from equilibrium. So, X equals to A sin omega T. Setakat tu boleh faham?
Okey, X dalam unit meter. Okey, macam itulah omega. So, kalau dia bagi equation macam ni, maka pastikan macam ni lah bentuk dia. Okey, faham sekat tu. Okey, dia sebenarnya dia ada satu, saya lupa tak di dalam kes ni, dia ada satu, daripada sini kita boleh dapat graf daripada X equals to A sin omega T ni kita boleh dapat graf. Dia bagi tak soalan ni graf? Bagi tak graf? Dia bagi. Nampak tak? Maksudnya kat sini kalau dia starting from equilibrium pada masa T kosong, X dia kosong kan. Graf kamu dapat graf sin lah. Equation dia X equals to A sin omega T. Daripada graf ni kamu nampak tak? Ini nilai X against T. So daripada graf ni kita boleh dapat amplitude. Amplitude dia dekat part C X ni lah. Dekat part C Y ni, amplitude dekat situ. Dan part C X kamu ni adalah masa. So kalau one complete cycle dia mesti bentuk huruf S ni. Sin kan, bentuk S ni. Dia mesti ada satu bukit, satu lembah. Dalam bahasa Inggeris, one crest, one through. Macam tu. So one cycle, ini kita panggil one complete cycle. So ini one period. Macam tu. Boleh faham maksud saya? Boleh faham tak sekat tu? Maknanya pada masa T kosong dia berada dekat equilibrium. Starting kat sini. Lepas tu baru kita oscillate dia ke kanan, lepas tu dia pergi ke kiri, pergi kiri lagi, lepas tu patah balik ke kanan. Itu one complete oscillation. That's one T sama kosong, X kosong. Jadi faham sekat tu Okey, katalah pada masa T kosong kita letak dekat dia amplitude. Kita bukan mula dekat equilibrium, kita mula dekat amplitude lah, starting at amplitude kat sini. So pada masa T kosong, X dia positif A lah. Jadi sebab itu kalau tengok graf, kita dapat graf bentuk cos. Sebab pada masa T kosong, nilai X sudah ada A. Dah ada nilai dah X ni. Sebab kamu start dekat sini. Maka nilai X dia sama A. Rather than yang ni, pada masa T kosong, kalau tengok graf warna merah ni kan, ni koordinat kosong-kosong. Maknanya T kosong, X pun kosong. T kosong, X kosong. Sebab tu dia starting kat sini. Kalau yang ni, pada masa T kosong, X sama dengan A. Jadi pada masa T kosong, X dia sama dengan A. Jadi kita baca graf macam tu. Kau faham tak baca graf? Faham tak orang baca graf? Hello? Faham tak? Faham, madam. Jadi dia berlaku dua kali dekat equilibrium. Dia jumpa equilibrium dua kali. Sekali dia jumpa pada masa 1/4 period. Katalah period kamu 4 second. Maknanya selepas 1 saat dia akan sampai dekat equilibrium. Lepas tu 2 saat kemudian dia pergi dekat amplitude belah kiri ni. Lepas tu 3 saat kemudian dia berada dekat equilibrium balik. Lepas tu berada pada starting point dia. Kalau lah period dia 4 second lah. Senang cerita maksud cikgu macam tu lah. Jadi kita boleh buat kalau period 4 second, 4/4 dapat 1 second, 2 second, 3 second, 4 second lah maksudnya. Okay, so equation dia X equals A cos omega T ataupun cikgu cakap tadi apa? A sin omega T tambah dengan pi. Tambah dengan pi. Pi. 4/2 ke pi? Silap asal tambah dengan 4/2 ke pi? Macam tambah dengan pi. Pi sebenarnya. Okay. Okay, selepas tu katalah dia starting dekat position equilibrium kosong juga, tapi kita menghala dia ke kiri. Kita hayun dia ke kiri dulu. Kalau kita hayun dia ke kiri, maksudnya dia menghala ke kiri dahulu. Tadi dia menghala ke kanan, kita hayun dia ke kanan, lepas tu dia pergi kiri kan. Yang ni tak, kita hayun dia ke kiri. So kita akan dapat graf negative sign macam ni. Negative sign. Sebab pada masa T kosong, X dia kosong. Tapi selepas one over period, sebab dia menghala ke kiri, X dia negatif. That's why lah negatif A ni. Macam tu. Ataupun katalah dia bermula daripada amplitude negatif. Maksudnya kita starting belah kiri. Maknanya pada masa T kosong kita letak pendulum kita letak belah kiri. Terhayun dari kiri lah. Maknanya pada kedudukan X sama negatif A. So graf yang kita dapat adalah negatif A cos omega T. Dia terbalik je konsep dia. Tapi dalam banyak-banyak ni, yang ni lah paling penting sekali. Yang ni paling penting. So buat bintang dekat yang ni. Yang ni selalu keluar exam yang ni. Iaitu pada masa T kosong, X kosong dia move to the right ni. X kosong A sin omega T ini selalu keluar exam. Hak ni je tak keluar hak lain tu.
Yang tu tambahan je. Tu kebab punya soalan lah. Okey, ya kita nak fahaman mula-mula tengok yang ni saja. Boleh faham cakap tu? Boleh faham tak? Boleh, madam. Tengok yang ni je. Okey. Seterusnya, okey. Ini dari segi kita panggil tadi apa tadi? Equation dia lah. Okey. Kalau kita nak dapat equation velocity dia, velocity ataupun halaju, kita kena buat differentiate. Bahasa Inggeris differentiate, bahasa Malaysia buat pembezaan. Kita bezakan equation ni. Bila kita bezakan A sin omega T, kita akan dapat A omega cos omega T. Mana-mana yang tak tahu nak differentiate ni, senang aja. A ni constant letak di depan, differentiate sin omega T dapat cos omega T, differentiate omega T dapat omega. So tak kerti differentiate, hafal je lah. V sama dengan au cos omega T. Macam tu. Jadi V maksima apa dia? Maximum velocity berlaku apabila nilai cos omega T ni sama dengan 1. That's why V maksima punya formula A omega. A omega. V maksima adalah nilai formula dia A omega. Tolong ini buat bintang. Selalu keluar exam form V maksima ni. Okay. Seterusnya kalau kita nak cari, ada juga equation. Kalau kita tak mau cari V dalam sebutan T, ni kalau kita nak dapat velocity kalau dia bagi masa. Katalah dia bagi pada kedudukan X. Katalah pada kedudukan X sama dengan 5 cm, berapa velocity dia? Kalau dia soalan kata pada masa T sama dengan 3 second, berapa velocity dia? Guna formula ni. Pada masa T 3 second, berapa velocity dia? Guna formula ni. Masuk je T sama 3 second ni, tekan kalkulator. Tapi pastikan mod kalkulator kamu mod radian lah. Sebab apa kena tukar mod radian? Sebab selepas cos ni kan omega. Omega kan unit radian. So mod kalkulator kamu kena tukar radian lah. Tetapi ada juga soalan, dia tak bagi masa. Dia kata pada kedudukan X sama dengan 3 cm, berapakah nilai velocity? Berapakah nilai V? Kalau macam tu, maknanya kamu kena guna formula ni. Kalau X sama dengan 3 cm, berapakah nilai velocity dia? Guna formula ni. Sebab velocity kan ada arah, that's why dia ada positif negatif ni. Jadi jawapan awak mesti ada positif negatif lah kalau velocity. Kalau dia kata speed speed laju, jawapan kamu positif saja. Positif omega A squared minus X squared. So, A besar ni cikgu amplitude lah. Kamu kena tahu amplitude dia berapa. So, nilai X iaitu nilai position atau kedudukan objek pada masa nak cari velocity tu. Maka kalau kata amplitude dia 5 contohnya, dan X dia yang kita nak cari adalah velocity pada kedudukan X sama dengan 3 cm. So kita masuk nilai X sama 3. Macam tu. Jadi unit tu nak convert pada meter cikgu. Elok je convert lah pada meter. Kalau awak amplitude kamu cm, X pun cm, nanti jawapan V kamu cm saat negatif 1 lah. Tapi kalau amplitude kamu meter, X pun kena meter lah. Macam tu. Boleh faham sekat tu? Faham Boleh, tak? madam. Okey. Faham. Pembuktian formula ni, macam mana dapat formula tu, dia agak complicated lah. Cikgu baca sikit-sikit je. So, V sama dengan omega T tadi. Yang ni kita dapat daripada dia pembezaan tu. Ini yang equation asal kita kan. Okey. Dari segi hukum matematik, sin daripada sini, A ni kita pindah ke kiri. So, kita dapat X over A lah. A ni pindah ke kiri, darab kalau pindah jadi bahagi X over A. Setakat tu faham. Lepas tu kita tahu formula identiti, sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Dan theta ni adalah omega T. Jadi kita pindahkan sin kuasa 2 ni ke sebelah kiri. Kita akan dapat 1 tolak sin kuasa 2 omega T. So kita punca kuasa. Ini persamaan nombor 3 kita dapat. Lepas tu kita masukkan, kita tahu sin omega T ni kan X over A. Sin omega T ni apa dia? X over A. So kita letaklah tempat sin omega T ni dengan X over A. Dia kuasa 2, kita kuasa 2. So kita dapatlah X kuasa 2 bahagi A kuasa 2. So kita modify ni equation ni dari segi matematiknya. Kita samakan pembawah, that's why A kuasa 2. Sama tolak macam ni lah. So kita last kali kita boleh dapat bentuk ni lah. So siapa yang nak faham, cikgu saya tak kerti lah nak terbitkan formula ni, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kamu tahu guna formula ni sahaja. Silibus awak. Setakat tu boleh? Okay. Boleh, madam. Okay. Untuk seterusnya, selain daripada equation atau persamaan untuk velocity, kita boleh juga cari persamaan untuk pecutan, acceleration. Dengan syarat kita kena buat differentiate. Bila kita differentiate,
kita dapatlah A omega cos omega T. Tadi ni differentiate velocity tadilah. Kita dapat A omega cos 2 sin omega T. Kita dapat yang ni. Formula dia. Cikgu, saya lupa lah macam mana dapat formula ni. Okey, senang je. Benda ni kan sama dengan formula ni. Cikgu tu habaq kat kamu, senang. Cikgu nak tunjuk kat kamu yang senang. Contoh tadi. Ini equation kamu. Okay. Equation kita adalah A sama dengan omega kuasa 2X. Betul tak? Lepas tu kamu duk fikir, macam mana dapat A cikgu? Dia kena differentiate V terhadap masa. Atau kita boleh juga differentiate 2 kali nilai X. Pun boleh. Iaitu kalau ini formula basic yang kita ada. Tapi katalah dia bagi X equals to A sin omega T. Macam mana kita nak dapat equation untuk acceleration? Senang je anak murid. Awak tengok equation ni. Kamu ambil ni, kamu ganti je kat sini. Terus kamu dapat A sama dengan negatif omega kuasa 2. Tempat X ni kamu ganti dengan siapa? A sin omega T. Nampak tak? Once you buat macam tu, sebenarnya ini sama juga dua ni. Benda yang sama je tu. Kalau you differentiate pun you dapat yang ni. Ataupun you replace masa pun you dapat yang tu juga. Faham tak? Tapi kalau untuk velocity tu memang awak kena buat pembezaan lah. Untuk velocity tak upaya daya lah. Awak kena buat pembezaan. Iaitu V ni kata lupa cikgu buat AU. AU cos. Ingat aja. AU cos omega T. Macam tu. Hello? Boleh ikut tak? Hello? Ya, madam. Boleh Okay, set. Alah, berapa orang dah tinggal ni? Saya pun tak tahu tinggal sebelah orang dia. Line teruk sangat lah ni. Okey, teruk sangat line awak On the way, madam. On the way balik matrik. Dia bukan teruk madam. Dia cuma duduk line kereta. Line kereta. Okey, nanti Kak Medan ada buat rakaman nanti awak boleh tengok juga nah. Tapi ada orang dekat queue takkan semua orang dalam kereta. Hai. Sekarang ni pun boleh start sebab berhenti je madam. Ya ke? Berhenti. Bolehlah dengar cakap saya berceloteh Saya cakap BM tau. Kalau aku tahu nak suruh saya cakap bahasa Inggeris. Ikut madam lah. Kat BM mana? Okey. Betul. Okey lah ni kalau contoh example 1.2. Kalau dia bagi persamaan macam ni kan. Daripada sini apa kita boleh dapat? Apa kita boleh dapat? Kita boleh dapat dua maklumat. Apa maklumat yang kita boleh dapat dari sini? Siapa tahu? Siapa maklumat apa kita boleh dapat kat sini? Kita boleh dapat nilai apa dia? 8 ni nilai apa? Amplitude dia. Amplitude dia. Lagi kita dapat apa ni? Omega, betul tak? Omega. Omega dia 3 pi radian per second. Senang je lah. Kalau kita dapat omega, kita dah automatically dapat frekuensi, dapat period. Sebab omega kan sama dengan 2 pi f. Jadi omega dia 3 pi, masuk dalam formula 2 pi f, so dapatlah frekuensi. Dan kita tahu bahawa frekuensi adalah 1 over period. Pun dapat. Jadi maksudnya daripada equation ni, kita boleh dapat 3 benda. Amplitude, kita boleh cari omega, kita boleh cari frekuensi. Kita boleh cari period. 4 benda lah. Boleh faham maksud cikgu? Boleh? Boleh, madam. Lepas tu kita boleh juga cari maximum acceleration. Kita boleh cari maximum velocity. Sebab formula maximum acceleration tadi, maximum acceleration berlaku bila? Macam kalau dia bagi X equals to 8 sin omega T. Tadi kan 3 pi T. Okay. So, daripada sini kita nampak, kita dapat tahu, satu, kita boleh dapat nilai A. Ini nilai amplitude. Ini nilai omega. Okay, daripada omega, kita boleh cari frekuensi. Kita boleh dapat frekuensi, kita boleh dapat period. Kita juga boleh cari acceleration maxima. Kita boleh cari acceleration maxima. Okay. Iaitu A maxima. Okay, saya tulis balik.
Jadi A maksima sama dengan formula dia adalah omega square amplitude. Kita dah ada nilai omega, kita ada amplitude, kita boleh cari A maksima. Ataupun soalan minta cari V maksima. Alamak, kacang goreng je. Formula dia omega A. Kan kita dah ada omega, kita ada A. Okay, selesai masalah. Yang pentingnya kamu tahu. Macam mana nak tahu ni? Ni kita kena compare. Itu kita tahu tadi bahawa X equals to A sin omega t kan. Kita compare tu, kita buat comparison, kita boleh tahulah amplitude dia apa, omega dia apa. Alamak, senang lah. Tak susah pun, tak susah pun. Ni A, nampak tak? A. Tak nampak. Senang je, tak susah pun. Sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Fizik ni sangat easy. Sebenarnya fizik boleh score. Contoh soalan ni, dia nak cari velocity dan acceleration pada objek pada masa t. Kali dia tanya pada masa t ni, maksudnya dia nak cari velocity persamaan lah tu. At any time, t. Maknanya dia nak persamaan lah tu. Lepas tu soalan ni minta displacement velocity dengan acceleration pada masa 2 saat. Maknanya kalau nak dapat Vx dia dalam masa 2 saat, kamu masuk nilai 2 di dalam equation ni, 2. Lepas tu ambil kalkulator. Pastikan mode kalkulator kamu mode radian ya. Kenapa kena tukar cikgu? Sebab lepas perkataan sin ni adalah omega. Omega ni kan unit radian tadi. That's why mode kalkulator kamu radian. Tak bolehlah guna degree. Kena pandai tukar mode kalkulator. Lepas tu, ubat velocity je. Kalau nak cari velocity tak boleh kat sini. Sebab ini equation untuk X. Jadi macam mana cikgu? Kena differentiate lah. Kena bezakan persamaan ni. Tak reti dah cikgu. Apa tadi cikgu cakap apa? V sama dengan au omega. A omega cos omega t. Au cos tadi. So kita dah differentiate macam ni kan? Au cos ni. Kita differentiate ni lah equation dalam masa t tadi. Kalau kita nak percaya masa t sama 2 saat, masuk dalam t di 2 saat dalam ni. Nanti kita dapat nilai V. Acceleration pun sama. Kita differentiate 2 kali kan? Dapat ni. Cikgu tak reti lah dia. Cikgu dah ajar tadi macam mana dia A. Kalau tak reti acceleration nak differentiate, tak payah differentiate. Pasal apa? Cikgu dah ajar ni teknik dia tadi. Mana ni? Bukan ni. 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 Ini yang ni untuk V. Ni untuk acceleration ni. Tak payah differentiate pun. Awak dapat pun equation dia. Guna je formula ni. Ambil formula asal ni, omega kuasa 2x ni. Ambil x ni, masuk kat sini. Dapatlah equation dia. Tak payah nak differentiate kalau acceleration ni. Terus je masuk dapat. Kalau V ni hafal. A omega cos omega t. Boleh faham dah? Faham tak gitu? Faham itu. Ini susah kalau tengok sini. Susahnya nak differentiate. Cikgu kata senang je. Tak payah fikir yang ni. Cikgu kata buat apa tadi? Cikgu buat macam mana tadi? Cikgu tulis formula ni. Cikgu ambil part X ni replace dengan equation ni. Tadi equation kamu apa? 8 sin 3 pi. Masuk sini 8 sin 3 pi. Omega kuasa 2. Omega apa dia cikgu? Omega kan 3 pi. Maksudnya letak di depan dia, apa dia tadi? Letak di depan dia adalah negatif 3 pi kuasa 2. 9 pi ya. Kuasa 2. Lepas tu sambung dengan 8 sin 3 pi t. Macam tu je. Senang tak susah pun. Lepas tu awak darab 8 kali 9 dapat 72. Macam tu. Tak tahulah faham ke tak. Okay, macam tu je ni. Dia ni macam susah lah. Cikgu ajar senang tak mau ikut tak tahulah. Masuk nilai T. Tekan terus dapat kosong lah. Kalau X dia kosong, of course acceleration pun kosong. Velocity dapat, masukkan nilai 24. Okay, faham. Ini kalau guna nilai, kalau awak tahu nilai X dia berapa kan, boleh masuk. Tapi yang ni tak direkomendkan lah. Kalau soalan dia bagi dalam bentuk equation, kamu kena jawab dalam bentuk equation. Macam ni. Kamu kena jawab dalam bentuk ni. Tak payah. Yang ni kalau dia bagi nilai X, baru guna yang ni. Okay, faham? Maximum speed kita guna formula sahaja. So, saya rasa dah banyak dah awak belajar tu. Saya rasa saya nak bagi peluang untuk buat juga. Ada soalan nak tanya madam tak? Ada soalan tak? Tak ada. Macam soalan ni. Apa maklumat kita boleh dapat di sini? Amplitude. Okay. Amplitude dia berapa? 15 cm. Lagi apa dia kita boleh dapat?
Dia punya Period. masa. Masa dia. Period. Tempoh. Period kan? Ya, Period dia berapa kat sini? 0.8. Maknanya kita ada amplitude, ada period. Kalau kita dapat period, boleh tak cari frekuensi? Boleh. Sebab frekuensi adalah 1 bahagi period, kan? Ya. Okay, macam mana boleh cari angular frekuensi? Apa formula angular frekuensi? Omega. Omega apa dia? 2 pi 2 pi f. 2 pi f ataupun 2 pi bahagi period. Apakah equation displacement? Macam mana kita nak bina equation? Ni graf apa? Graf cos ke graf sin ni? Sin. So equation dia sin ni lah. X equals to, mesti mula dengan X equals to A besar sin omega T. Ya. Gitu je. Tapi A besar tu kena masuk nilai 15 cm lah. Ataupun 0.15 meter. Faham tak? Omega tu kena kita dapat dah dekat soalan B tadi kan? Omega dah dapat dia, masuklah nanti. So cuma kita fikir ni, cikgu macam apa equation dia cikgu? Apa persamaan dia? Apa equation displacement dia? Equation displacement ni persamaan dia. Macam mana dapat persamaan dari segi matematik ni, fungsi ni? Tengok graf dia, graf apa? Graf sin. Kalau graf sin, X equals to A sin omega T. Kalau graf cos, X equals to A cos omega T. Kalau graf negatif sin, dapat X equals to negatif A sin omega T. Tengok graf apa yang kamu tengok ni. Macam tu. Macam ni. Tadi kan cikgu cakap, inilah equation dia. Masuk je tempat amplitude. Tadi kamu tahu 15 cm tadi kan? Masuk 15. Omega kan dah kira tadi. Dah kira dah omega tadi. Masukkan nilai omega 2.5 pi tu. Masuk sini. Cikgu, pi ni nak kekal ke nak darat? Tak kisah. Kalau nak darat pun boleh 2.5. Darat dengan pi pun boleh. Pi tu berapa? Alamak berapa 3.14 ke apa? Tekan kalkulator. Pun boleh. So dapatlah something nilai dia. Tapi cikgu nak ingatkan, always buat dalam bracket macam ni. Sebab benda ni kan dua benda. So kena buat dalam bracket omega T ni. Yang ni dia tak tukar unit lah. Maknanya dia dalam masuk unit dia sentimeter lah. Kalau tak tukar unit ni cakap dalam sentimeter. Kalau awak tukar unit, awak dapat 0.15 sin 2.5 pi T. Faham? Faham. Okey. Cikgu, apakah equation? Ya. Madam, jadi boleh guna dalam cm juga? Boleh. Tapi awak kena bagi tahu. Yang kalau meter tu untuk yang velocity je? Tak. Dia boleh dalam unit cm boleh, unit meter boleh. Untuk nilai x boleh, nilai v boleh, nilai acceleration boleh. Tapi syarat dia adalah kalau macam awak nak cari nilai v kan, macam nak cakap. Kalau macam ni kan, kalau awak nak dalam unit meter pun boleh, unit sentimeter pun boleh. Tapi kamu kena mention dan kena bagi tahu lah. Kalau unit cm kena bagi tahu x in centimeter macam tu. How about v? V pun sama juga ni. Boleh je lah unit sentimeter. Kena tulis lah v dalam unit sentimeter saat negatif 1. Kalau unit meter ni tak tulis tak apa. Tapi kalau unit cm kena tulis. Tapi selalunya orang tulis lah lebih baik. Sebab nanti nilai kita tak boleh kat jawapan kat sini cm ke meter. Acceleration pun boleh lah. Kalau kita tak tukar nilai x tu kepada unit meter, maka v dengan acceleration pun unit sentimeter lah. Sebab nilai x kita sentimeter. Faham tak? Dia follow je. Kalau x sentimeter, velocity sentimeter, acceleration sentimeter. Kalau x telah unit meter, hak lain pun unit meter lah. Gitu. Tapi kalau untuk equation lah, tapi kalau soalan untuk the next mencari energi pun semua tak lah. Tak kena tukar lah. Macam ni soalan ni kita dah habis dah tengok tadi contoh kita sama dah habis dah. So nanti awak boleh buat ni. Saya nak bagi peluang awak untuk buat. Dah awak boleh tanya. Buat dan tanya. Okay, which of the following not SHM? Mana yang bukan SHM agak-agak awak? Yang mana bukan as simple harmonic motion? Dengar B tu macam awak biasa dengar tak? C tu macam apa dia? C tu apa dia? C tu macam guli. Guli yang letak dalam permukaan yang macam ni. Yang bentuk melengkung lah. Concave. Bentuk melengkung macam bentuk cawan. Cawan macam tu kita lepaskan guli macam tu. Mangkuk-mangkuk. Adakah dia buat gerakan SHM? A marble on a concave surface. Ataupun yang kedua bouncing. Bouncing on trampoline, kau tahu bouncing tu apa? Orang lompat-lompat. Atas apa tu? Nak cakap macam mana bentuk dia trampolin ni macam apa nak cakap?
Alah, lompat atas macam lompat atas benda yang macam meja yang apa tu trampolin bahasa Malaysia? Siapa tahu? Tahu tak apa dia? Dia tempat Tahu. yang orang kalau kita lompat dia ni ting 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 kita tembong, kita akan melantung-lantung tu. Tahu. Nama tak Tahu tahu. tak? Nama Nama tak dia tahu. tak tahu. So agak yang mana buka SHM? Antara C dengan D. C lah. C. C mana ada bonsai? Bukan C macam pendulum juga. Dia kiri kanan. Ni macam kiri kanan kan? Ah. Tapi lama-lama dia berhenti juga lah. Betul tak? Kalau D dia macam lompat-lompat Macam spring. So yang mana lebih tepat? Dia mesti yang dia mesti yang gerakan dia berkala. Dia keyword dia gerakan berkala tanpa kehilangan tenaga. Macam tu. So macam ni? Saya rasa C lah. C yang lebih tepat. Okay lah. Sebab dia macam lama-lama dia berhenti kan. Macam tu. Okay. Nombor 2. Does not describe. Mana yang bukan membincang pasal SHM. Net restorative force is directly proportional. Net restorative force ni F tu lah. Fs tu. Is directly proportional to displacement. Betul tak? Acceleration maximum bila maximum displacement. Betul tak? Phase angle bergantung pada initial condition. Betul tak? Move in circular motion. Betul tak? Mana tu? Betul ke? Mana tu yang salah? Mana tu yang salah? Teka yang mana tu salah? Ada yang mana tak faham ayat dia? C tak faham, medium. C ni phase angle. Ingat tak yang equation yang ni? Mana tadi? Ada tadi. Yang X equals to A so omega T phase tadi. Sini. Ini. Phase angle tadi. Bergantung pada phase angle. Phase angle ni formula asal dia. Mana tadi? Ni phase angle. Ni phase angle. Jadi nilai phase angle ni dia bergantung pada nilai starting point dia kata. Maknanya kalau pada masa T sama kosong tu dia dekat mana? Kalau dekat equilibrium phase angle dia kosong. Kalau duduk dekat amplitude phase angle dia ada satu nilai. Itu maksud dia. So apakah jawapannya? Betul lah kan? Betul lah kan? Betul. Betul, dia bergantung kepada starting awak kat mana. Dia bergantung pada starting awak kat mana. So maknanya betul. C betul. B betul kan? B betul. A betul juga. Betul juga sebab F directly dengan displacement. F sama dengan MA kan? Kalau A dah directly dengan displacement takkan F tidak kan? How about D? D tak lah. Takkan dia gerak circular motion kot. Kan? Circular motion tahu tak gerakan membulat? Yang tak ada lah. Dia tak buat gerakan membulat. Dia separuh je. Macam separuh bulatan je. Nampak tak? Sebab dia pergi dia patah balik. Kalau gerakan circular motion dia pergi dia tak patah balik dah. Dia pergi dia pusing. Betul tak? Faham tak pusing tu? Faham tak faham ni? So apa yang salah? D salah. D yang salah. Betul. Okay, soalan nombor 3. Which of the following statement is true about magnitude and acceleration of object undergoing simple harmonic motion? Mana yang betul ni? Iaitu acceleration dengan kena dengan acceleration ni, pecutan. Apa yang betul ni? Apa yang betul? Yang mana tu? Tadi tengok formula tadi. A sama dengan negatif omega square X. Ada ayat mula-mula kat atas sekali tadi. Mana betul? Cepat. Apa jawapan dia? Inversely proportional
To displacement B madam. Inversely. Ah, Inversely. inversely berlawanan kan? Berlawanan dengan arah magnitude dia berlawanan dengan arah berlawanan dengan sasaran displacement. Dia berlawanan Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok ayat kat atas ni. Dia berlawanan ke? Dia berlawanan ke? Inverse ke? Okey, jom kita tengok. Jom. Mana dia? Ni. Kat sini. Kod mai dah. Magnitude of direction, nampak tak ayat dia? Is it inverse? No. Directly proportional. Magnitude dia directly. Yang berlawanan tu arah dia. Negative sign. Indicate the direction of acceleration always opposite the direction of displacement. Arah acceleration dengan X yang berlawanan, tapi dari segi magnitude mereka directly proportional. Dia bukan inverse. Inverse ni songsang. Maksudnya kalau X bertambah, acceleration berkurang. Itu maksud inverse. Itu maksudnya berkadar songsang ataupun inverse. Ni guna Kalau yang direct- formula yang A sama dengan negatif omega square X tu madam. Ini maksudnya A directly dengan X lah. Kalau X bertambah, acceleration bertambah, maksudnya directly lah tu. Directly proportional lah. Maknanya kalau X bertambah, displacement bertambah, acceleration pun bertambah. Sebut A ni ada dua, A amplitude ni, bukan amplitude ni maksud cikgu acceleration. Ya. Boleh faham tak konsep? Kalau dia kata inverse, dia mesti terbalik. Maknanya kalau X bertambah, A dia mesti berkurang. Itu kalau formula kamu bukan macam ni lah. Dia kena formula dia negatif omega square X, negatif omega square bahagi dengan X. Baru dia inverse. Kalau bahagi dengan X, baru dia inverse. Ni bukan bahagi, dia darab dengan X kan. Nampak tak? Ya, nampak. So dia directly proportional lah. Arah dia berlawanan. Maknanya kalau arah displacement kanan, acceleration kiri. Macam tu. Sebab tu negatif tu. Macam tu. Boleh faham? So jawapannya untuk nombor 3 apa dia? Directly proportional to displacement C. Okay, betul. So go to number 4. A mesh attach a spring vibrate back and forth. Back and forth ni ulang alik lah. Pergi kiri, back and forth ulang alik lah. Bahasa Inggeris back and forth ulang alik. Mana satu spring kita attach satu objek, kita attach dengan spring, kita biar dia vibrate. Vibrate ni maksud berayun. Berayun back and forth. Back and forth ni pergi patah balik lah. At the equilibrium position, pada kedudukan equilibrium, apa dia tadi? Acceleration reach maxima ke, velocity reach maxima ke, net force reach maxima ke, velocity reach zero ke, apa benda dekat equilibrium tadi? Sudah. Dia Mesti tak kosong. Apa Zero yang kosong? kan? Apa yang kosong? Kan velocity reach zero. Velocity kosong dekat equilibrium. Yeah. Bukan acceleration lah. Acceleration patut kosong kan? Tak tahu. Acceleration apa formula acceleration tadi? Acceleration sama dengan negatif omega square X. Dekat equilibrium, X dia nilai dia berapa? Dekat equilibrium X dia kosong. Jadi takkan A. Kalau X dia kosong, A dia kosong juga. Kalau X dia kosong, A dia kosong kan? Ya. Okey, apa soalan tadi? At equilibrium. Apa yang kosong? At equilibrium position. Jadi X dia kosong. X dia kosong. X dia kosong. Acceleration dia? Kosong. Kosong. Mana jawapan dia? Tak ada. Tak ada Tak ada. Tak ada jawapan tu. So maknanya jawapan tu ada jawapan lain lah. Maknanya bukan velocity lah kosong kan? Acceleration yang kosong. Ya. Awak jangan kaitkan simple harmonic motion ni dengan gerakan macam kita bawa kereta. Bukan. Bawa kereta bukan SHM. Kalau bawa kereta velocity kosong, acceleration kosong lah.
Tapi gerakan SHM tak. Velocity dia acceleration kosong, velocity dia tak kosong. Jom kita tengok. Ni penting. Okey, kita tengok lagi, kita tengok konsep yang baru. Saya nak tunjuk ke awak satu benda. Okey. Tadi kita tengok. Okey. Kenapa tak pula? Tolak dah. Sat. Tadi boleh. Kenapa pen saya tak mau bekas pula? Dekat equilibrium. Ini dekat equilibrium kan? Kena hafal X kosong. Okey, ini dekat mana? X sama dengan positif A. Dekat turning point ni lah. Ini kita panggil turning point. Turning point, point di mana dia naik, lepas tu dia nak patah balik. Betul tak? Pusing lah, titik pusing lah. Faham tak cikgu? Faham. Ni equilibrium. Tahu tak cikgu tulis dengan tangan ni. Okey. Kita tengok formula yang kita ada. Daripada formula, kita ada formula A sama dengan negatif omega square X. Kita ada V sama dengan apa tadi? Positif minus omega sert A square minus X square. Ada formula ni tau. Kita ada juga tadi, kita kata dalam formula A maksima berlaku pada ketika omega square A. Dan V maksima formula dia adalah omega A. Kan? Allah udahnya. Ya. So cikgu nak tanya, apa agak-agak cuba tengok. Dan ni kita kaji satu-satu. Warna hijau. Kita kaji satu-satu. Okey, dekat sini. How about acceleration dia? Kosong ke? Kosong. Taklah kan? Ni X sama A takkan acceleration dia kosong. Dekat Betul, turning betul. point. Bukan. Omega kuasa 2 setarat dengan A lah kan? Ya. Maknanya dia Maksima. Kalau A dia maksima, F kan sama dengan MA. F dia follow A. Kalau A maksima apa jadi pada F? Kalau acceleration maksima apa jadi pada F? Maksima jugalah sebab dia kan follow ni, nampak tak formula dia? F sama dengan MA. Kalau acceleration kamu maksima, force pun maksima. Dekat mana ni? Dekat turning point. How about V? Maksima kak. V maksima. Cuba tengok formula V. V sama dengan V maksima sama dengan omega A kan? Ya. Tapi di sini nilai V. Cuba tengok formula asal dia yang ni. V sama dengan apa ni? Formula dia. Cuba tengok formula asal dia. Tengok formula asal. Ni formula yang kita dah. Jom kita tengok formula asal. Ni formula asal dia. Ni tengok yang ni. V sama dengan apa? Omega sert A square minus X square. Maknanya kadar dekat turning point, X sama dengan apa? A kan? Ya. Betul tak? Betul. Kalau ganti X sama A kat sini, awak dapat apa? A square tolak A square dapat apa? A square kosong. Kosong. Sat, tengah mengajar. Sat. Masuk. Sat. Sikit lagi nak habis dah ni. Okey, kalau awak ganti kat sini, kalau awak ganti A sama dengan X kat sini. So, awak dapat apa? Omega, ni awak guna formula ni. Kosong kan? So, dapat kosong. Weh, apa nak pergi mana weh? Sat lagi jumpa tau. Sat. Okey, A sama dengan kosong. Lepas tu, ambil V pula. Okey, awak masuk nilai V kat sini. Dalam formula yang kotak merah cikgu ni. Jangan ambil formula ni. Ambil formula kat sini. Okey. Awak gantikan, awak dapat apa? Omega sert apa dia? A square minus kosong. Kosong 2. Betul tak? Sebab X kamu kosong. Ya. Apa awak dapat? Omega A kan? Omega A. So dapat V dia maksima lah. Maknanya V maksima berlaku di mana? V maksima berlaku dekat ni apa turning point.
Ni V maksima kat sini. Dekat Dekat equilibrium ke? equilibrium. Dekat turning point V dia kosong kan? Silap. Fakta yang kena tahu. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Sebab awak kena ganti nilai X ke dalam equation dia bagi ni. Kamu kena ganti nilai X dalam equation dia beri ni. Mana equation kau ni? Ni persamaan dia. F sama dengan A sama dengan ganti omega square X. V sama dengan plus minus omega se A square minus X square. Faham tak? So, Faham. ganti nilai X sama dengan A dekat dalam formula ini. Bila awak ganti X sama dengan A, awak dapat A dia omega square A. Tak dapat kosong, dapat maksima lagi. Lepas tu awak ganti nilai X sama A dalam formula ni, awak dapat A kuasa 2 tolak A kuasa 2. Tempat X ni ganti dengan A kan? Dapat kosong. Dari situ velocity kosong. Jadi kesimpulan kita boleh cakap, dekat turning point, dekat maksimum tempat yang kita boleh letak objek tu sebelum dia patah balik, dia naik, dia patah balik tu, acceleration maksima, force maksima tapi velocity zero. Tapi kalau dekat equilibrium, nilai X kosong kan? Kalau X kosong, apa jadi pada acceleration? Masuk nilai X kosong. Acceleration jadi kosong. Bila ganti tempat X dengan kosong, dapat apa? A kuasa 2 tolak kosong, dapat A kuasa 2. Punca kuasa A kuasa 2 dapat nilai A. So, dapat omega A. Omega A awak dapat. So, omega A maksudnya maksima. Jadi, awak boleh buat kesimpulan, dekat equilibrium berlaku velocity maksima. Tapi acceleration dia kosong. Force pun kosong lah. Dia follow je force, follow A. Faham? Jadi apa jawapan ni? Velocity maksima. Acceleration zero tak ada, tapi velocity maksima ada. So jawapan B. Faham? Sebab dekat equilibrium point. Boleh. So saya rasa banyak dah tu belajar tu. Okey, seterusnya nombor 5. Cuba fikir nombor 5. Which of those statement true concerning apa yang betul ni? Tadi dah ajar apa yang betul ni? Velocity zero bila acceleration maksima. Ingat nota cikgu tadi? Velocity zero. Ya, Tadi betul. mana? Betul. Tadi. Velocity zero, acceleration Dekat maksima. Betul? turning point. Betul. Betul. Okey, betul. Betul dah jawapan dia. 5A. Hak B tak boleh lah. Simultaneous serentak. Mana velocity dengan acceleration simultaneous. Maknanya serentak kosong. Tak boleh ya. Okay, awak cuba buat soalan ni. Nanti kita banyak lagi soalan ni. Awak cuba buat soalan ni. Cuba buat nah. Okey, sekejap saya main lagi. Okay. Buat dulu. Okey. Soalan mana? Aduh.
Madam.